Bila polis datang, diorang pecah masuk bilik tu dan dekat situ nampak mayat Meredith Cratcher yang ditutup oleh selimut, separuh bogel dan lehernya mempunyai luka yang dalam dan darah sekeliling mayat tersebut. Okay, hai dan Assalamualaikum. Hari ini aku nak bercerita dengan korang tentang satu kisah wanita yang bernama Amanda Knox. Ini salah satu criminal case yang paling famous sebab melibatkan dua negara iaitu USA dan Itali. Okay, kita start daripada awal. Siapa Amanda Knox? Amanda Knox membesar di Seattle, Washington, USA. Dia boleh dikatakan seorang yang outgoing tapi quirky. Maksudnya dia mempunyai style yang tersendiri dan semasa kecil dia lebih mengharapkan pertolongan orang di sekeliling daripada diri dia sendiri. Jadi, bila sampai masa dia rasa, okay, aku nak jadi lebih dewasa, dia join program exchange student di Itali. Bila sampai di sana, dia serumah bersama seorang wanita Itali dan seorang lagi exchange student dari Britain. Jadi, dalam penggembaraan dia di Perugia, Itali, dia berjumpa dengan seorang lelaki bernama Rafael Solicito. Yang dalam masa seminggu tu, dorang habiskan masa lapang bersama, kira suka sama suka lah. Pada satu malam, Amanda Knox lepak dengan Rafael di rumah Rafael dan tidur di sana. Jadi, time dia balik ke rumah sewa dia perasan yang pintu depan rumah dia terbuka. Dia cek ruang tamu dan bilik, semua okey. Tapi bila time dia nak pergi mandi, dia start perasan yang ada titisan darah dekat sinki bilik mandi dia. Tapi dia fikir, okay, benda tu mungkin tak ada masalah lah. Jadi bila dia lepas keluar mandi tu, baru dia perasan yang ada darah dekat tempat lap kaki tandas tu. Tapi still dia fikir, okay, ini mungkin darah kawan dia lah yang luka ke apa kan. Tapi bila dia perasan dekat toilet dia ada najis yang tak di flush, dan itu membuatkan dia rasa tak selesa. Jadi dia panggil Rafael untuk datang ke rumah dia. Bila Rafael sampai, dia tengok rumah tu dalam keadaan amatlah berselerak. Dan dekat sini Rafael mula merasakan yang Amanda ini ada something yang dia tak bagi tahu. Dan selepas tu, diorang cuba untuk buka pintu bilik Meredith. Meredith ni adalah kawan daripada Britain tadi tu lah. Ianya berkunci, dia ketuk-ketuk tapi tak ada orang jawab. Even Rafael cuba buka pintu pun still tak dapat. Jadi, diorang ambil keputusan untuk telefon polis. Bila polis datang, diorang pecah masuk bilik tu dan dekat situ nampak mayat Meredith Cratcher yang ditutup oleh selimut, separuh bogel dan lehernya mempunyai luka yang dalam dan darah sekeliling mayat tersebut. Straight away, Amanda Knox menjadi suspek utama. Amanda Knox bagi tahu yang dia berada di rumah Rafael ketika kejadian. Tapi apa yang penyiasat fikir tentang pembunuhan tu? The first observation daripada penyiasat dalam kes ni yang membuatkan diorang rasa pelik ada beberapa sebab. Pertama, kenapa mayat tu dibalut atau cover dengan selimut? Kalau pembunuh tu lelaki, takkanlah dia nak cover mayat tu elok-elok dengan selimut kan? Kedua, ada believable forced entry. Maksudnya tak nampak ada kesan pecah masuk rumah tu, tapi lebih kepada sengaja dibuat untuk mengelakkan pembunuh yang mungkin kenal si mangsa. Ketiga, time diorang bawa Amanda untuk cek pisau-pisau yang kemungkinan digunakan untuk membunuh Meredith, Amanda nampak macam orang tak betul ataupun hysterical. Penyiasat tu cakap kemungkinan Amanda ingat balik time dia bunuh Meredith. Jadi hari ke-5 penyiasatan, diorang panggil Rafael untuk disiasat di balai polis. Then bila polis tu push Rafael, sampailah Rafael decide untuk tukar original story yang dia bersama dengan Amanda malam tu, dan cakap yang Amanda tak ada dengan dia dalam beberapa jam before dia balik ke rumah Rafael. So, bila diorang dah berjaya push dan paksa Rafael, sekarang diorang panggil Amanda pula untuk disiasat. Time ni Amanda pula yang kena paksa bercakap dan dia mereka cerita lain daripada yang dia bagi tahu sebelum ini. Dan dia mengaku membuat pembunuhan itu dengan kawan kerja dia iaitu Patrick. So, 3 orang ni straight kena tahan. Tetapi hanya selepas beberapa minggu, Patrick dilepaskan sebab ada alibi yang kukuh. She wanted them to believe what she was saying. It was just because I was black. Jadi orang start tanya kenapa Amanda ni menipu kan? Mungkin sebab nak elakkan diri daripada suspek utama. Tapi daripada Amanda punya perspektif atau point of view, dia cakap dia confused, letih dan polis bagi tekanan ketika menanyakan tentang kejadian tu sampailah dia menukar cerita awal atau original statement yang dia bagi dekat polis time tu. Tapi penyiasatan masih berjalan dan diorang still cuba untuk cari senjata yang digunakan. Diorang pergi ke rumah Rafael. Dekat situ diorang jumpa pisau yang sama dengan senjata yang diorang cari. Dan jumpa DNA Amanda dekat pemegang dan DNA Meredith ada dekat bilah. Dan memburukkan lagi keadaan, DNA Rafael dijumpai di pakaian dalam Meredith di rumah kejadian.
3 minggu selepas kejadian, ada suspek lain iaitu Rudy Herman Guede. Mamat ni memang basically seorang penjenayah and shady character all around. Dan dia cakap yang memang dia ada jumpa Meredith dekat rumah tu dan ada time kejadian tu. Dia cakap yang dia nampak lelaki tu tapi tak nampak muka. Pembunuh tu sempat melarikan diri dari pintu utama. And also another interesting point, dia cakap Amanda tak ada dekat situ time kejadian tu berlaku. But bila dah start trial, by the way, the trial berbeza dan dipisahkan dengan Amanda dengan Raphael. Sebab Rudy punya peguam tak nak Rudy seorang je yang kena tuduh. Sebab Rudy punya presence di tempat kejadian tu memang ada confirm ada. Jadi nak mengelakkan daripada diorang tuduh Rudy yang buat, diorang decide untuk trial sendiri. Dan time trial tu, Rudy ubah statement dia sebelum ni. Yang mula-mula dia cakap dia tak nampak orang yang lari depan rumah tu kan. Tapi sekarang ni dia cakap orang tu kemungkinan adalah Amanda Knox. Jadi Rudy dikenakan 30 tahun penjara dan dikurangkan sehingga 16 tahun penjara. So apa yang korang perlu tahu tentang rumours atau tekaan daripada media bila perkara ni terjadi? Guede, Raphael dan Amanda membuat aktiviti seksual dengan mangsa. Kedua-duanya, Patrick dan Raphael dituduh melakukan perkara seksual dan Amanda akhirnya membunuh Meredith. Kenapa? Sebab Amanda ni karakter dia agak aneh dan banyak sejarahnya dengan lelaki dan juga aktiviti seksual lah. So we fast forward after 2 years of the murder and tons of trials. Finally dorang ada verdict ataupun keputusan dekat court di Itali. Keputusannya adalah kedua-dua Amanda Knox dan Raphael Solicito didapati bersalah. Amanda dikenakan penjara selama 26 tahun dan Raphael 25 tahun. So kita fast forward again, another year gone by, the appeals trial begins and Amanda appeal approved untuk diorang recheck dan re-examine balik the DNA dekat pisau tu dan juga dekat pakaian dalam Meredith. And bila diorang recheck balik, diorang perasan banyak kesilapan dan perkara-perkara yang mencurigakan. Contohnya, terlalu ramai orang keluar masuk dari tempat kejadian without any protective suits. Alah, macam kau tengok kat CSI tu kan. Dan bila diorang jumpa pakaian dalam Meredith yang diorang cakap ada DNA Raphael tu, hanyalah selepas 46 hari penyiasatan. I mean, pelik kan? Kau keluar masuk tempat tu banyak kali, takkan tak jumpa kot. Lagi satu, pakaian dalam tu ada 2 lagi DNA yang polis tak pernah beritahu yang DNA tu wujud. Untuk pisau tu pula, DNA dekat handle tu memang match dengan Amanda. Tapi yang dekat bilah tu terlalu sedikit untuk connected to DNA Meredith yang membuatkan DNA itu inconclusive. And menjadikan benda ni lagi teruk adalah banyak barang-barang Meredith dicek dalam masa yang sama membuatkan barang-barang evidence tu tercemar. Another year gone by, it's 4 years after the murders. Keputusan akan diberitahu adakah Amanda dan Raphael akan dijatuhkan hukuman. And it is found not guilty. Tapi belum habis lagi. 2 tahun selepas kejadian tu, somehow Italian court said both of them found guilty again. So dorang kena ditarik balik ke mahkamah. Tapi kali ni dorang fokus dekat behaviour dan relationship Amanda Knox. So another 2 years gone by. So total dalam 8 tahun semenjak the murder case happen, the actual final verdict dikeluarkan. In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Appello di Perugia assolve entrambi gli imputati dai reati loro ascritti ai capi A, B, C e D per non aver commesso il fatto. And it's exonerate. Maksudnya kedua-dua Amanda dan Raphael dibebaskan. Pengakhirannya, the court blames the media sebab dorang yang menyebabkan this case going wild sampai hanya nak menuduh Amanda dan Raphael. Sampailah mereka pasti yang Amanda dan Raphael dituduh dan ditangkap. Okay, thank you so much for listening atau tengok video ni. Kalau korang nak video-video macam ni, korang boleh komen dekat bawah, kasih like and share and also subscribe di channel. InsyaAllah aku akan buat lagi siri macam ni. Thank you so much for watching this. Please do like this video and subscribe the channel.